Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita sambung untuk topik nombor 4, muka surat 6 . Jadi dekat sini korang kena betulkan dekat kolom Januari, jualan tunai daripada 50 jadi 295, belanja pemasaran jadikan dia RM53. So sekarang ni kita nak lihat berapa penerimaan tunai pada bulan Januari. Contoh, jualan tunai 295 tambah jualan kredit, yang mana jualan kredit ni telah pun dikutip. Tengok ni, kutipan daripada penghutang. Jadi kat sini bila kita tambah 295 campur jualan kredit yang kita berjaya kutip RM55, kita akan dapat 350. Okey. And then kita akan tolak pembayaran. Total pembayaran kat sini kalau kita kira belian bahan mentah 110 sehinggalah cukai, jumlahnya adalah sebanyak RM303. So 350 tolakkan dengan RM303, kita akan dapat aliran tunai bersih pada hujung Januari, bakinya adalah RM47. Okey. Sekarang dia ada baki tunai awal. Mana datang 100? 100 ni kita buat andaian pada 31 Disember 2021. Sekarang ni dia adalah pada April pada tahun 2022. Januari 2022 dia ada baki tunai awal yang kita anggap 100, kita bawa daripada bulan sebelum iaitu Disember 2021. So inilah nilai dia 100 dan kita akan dapat baki tunai bersih RM47 campur 100 dan bersamaan dengan RM147. Okey. So sekarang di mana kita nak letak daripada bulan Januari baki tunai bersih 147. Kita akan jadikan dia baki awal. Okey, kat sini. Okey, baki awal pada bulan Februari. So baki tunai awal bulan Februari bersamaan 147 yang mana kita bawa daripada pada penghujung Januari. Okey. So again, pada bulan Februari kita buat operasi yang sama. Jualan tunai katalah RM55. Jualan kredit 320, jualan aset tetap RM30. Jualan aset tetap ni bawa masuk apa tahu? Contoh, kalau dalam syarikat itu kita ada meja, aset tetap lah yang tak digunakan lagi, printer dan sebagainya. So katalah kita dapat jual RM30, so kita tambahlah jualan tunai pada bulan Februari tersebut. Kemudian kutipan yang berjaya kita kutip pada bulan Februari, tambah jualan aset tetap, kita akan dapat penerimaan tunai RM405. And then kita ada pembayaran, ada banyak item ni. 130 sampai RM30. Kita namakan sebagai pembayaran tunai RM299. So, berapa aliran tunai bersih pada bulan Februari? Penerimaan tunai RM405 tolakkan dengan pembayaran tunai RM299, kita akan dapat aliran tunai bersih pada bulan Februari bernilai RM106. Alright. So, sekarang ni berapa tunai bersih keseluruhan bulan Februari? So, aliran tunai bersih bulan Februari 106. Kita tambah dengan baki tunai awal yang mana kita dah bawa pada bulan Januari sebelumnya. So, kita tambah, kita akan dapat baki tunai bersih pada bulan Februari nilainya sebanyak 253. So, benda ni kita akan buat setiap bulan lah. Okay. So, yang ni secara umum tentang bajet tunai. Okay. Contoh bajet tunai. Okay, kita move kepada yang ni saya dah terangkan pada video yang sebelum ni. Contoh penyediaan bajet, ini pun dah ada video di mana dia boleh disediakan melalui suku tahun, setengah tahun ataupun 1 tahun. Okay, kita kena dapatkan dulu yang pertama penerimaan tunai. Kemudian dapatkan jumlah pembayaran tunai, di mana penerimaan tunai, tolak pembayaran tunai akan dapat aliran tunai bersih. Kemudian baru kita dapatkan baki tunai bersih. Ini format bajet tunai lah secara diagram. Okay, now kita nak masuk yang lebih terperinci tentang penerimaan tunai. Okey. Penerimaan tunai ni adalah kita nak tahu dalam sebulan berapa jumlah sebenar-benarnya tunai yang kita terima bersama syarat-syarat yang ditetapkan oleh soalan lah. Okey. Penerimaan tunai, ketetapan kawalan aliran tunai bergantung pada ketetapan ramalan jualan. Nombor 2, ketepatan ramalan jualan bergantung pada faktor berikut. Ketepatan laporan daripada jual. Ketepatan analisis luaran seperti keadaan ekonomi, volume jualan industri, permintaan pengguna dan polisi kerajaan. Dan apa lagi dalam penerimaan tunai dari segi teori? Polisi jualan kredit dan jualan tunai ditetapkan oleh pengurus kewangan. Pernah bacalah sampai nombor 7. Apabila kutipan hutang dibuat, aliran wang masuk meningkat. Ialah secara logik lah kan. Kalau kita buat jualan secara hutang, kita kutip, jadi aliran tunai itu pun meningkat. Okey. Kadang-kadang dalam soalan exam, korang kena lihat yang ni adalah page nombor 9. Table warna hijau ni kan, dia ada syarat-syarat yang ditetapkan dalam soalan. Contoh, pembayaran. Contoh kalau korang buat jualan tunai, jualan hutang. Jadi berapa lama pelanggan akan buat bayaran? Dia ada syarat. Contoh pembayaran
terhadap jualan kredit yang kita dah buat, pelanggan itu perlu diselesaikan dalam masa 30 hari daripada tarikh invoice. Okey. Kemudian, nombor 2, secara purata, 90% daripada jualan kredit dapat dikutip sebulan selepas tarikh jualan. Manakala 10% dapat dikutip 2 bulan selepas tarikh jualan. Okey, yang ini nanti ada dekat table sebelah. Nanti saya akan tunjukkan. Jadi diberitahulah, maksudnya katalah kita ada kat sini contoh, kita ada jualan Januari, katalah jumlah jualannya adalah sebanyak RM10,000. Jadi sepatutnya bulan Februari kita akan kutip sebanyak macam mana? So dia ada dua cara. Yang pertama, 10,000 ini 90% daripada 10,000 akan dikutip sebulan selepas tarikh jualan. So katalah Februari ni, kalau kita nak buat calculationnya 10,000 jumlah jualan kredit, kita darabkan dengan darabkan dengan 90%. Jadi kat sini kita akan dapat sebanyak RM9,000 yang akan berjaya dikutip pada bulan Februari. Okay. And then 10% lagi dapat dikutip 2 bulan selepas tarikh jualan. So Januari 2 bulan, Februari, Mac lah bulan yang kedua. So bulan Mac ni nanti, okay, kita akan dapat kutip daripada jumlah kredit, jualan kredit kita 10,000, terdarabkan dengan 10%. Okay, kita akan dapat berjaya kutip lagi nanti sebanyak, insyaAllah, sebanyak RM1,000. Itu contoh. Okay, itu baru masuk yang ni. Secara purata, 90% daripada jualan kredit, ini adalah jualan kredit kita berlaku katalah pada bulan Januari 10,000. Di mana 90% dapat dikutip selama sebulan selepas tarikh jualan. Sebulan maksudnya Februari lah. Jadi bulan Februari ni berjaya kutip 90%. Darabkan dapat RM9,000. Manakala 10% dapat dikutip 2 bulan selepas tarikh jualan. So ini bulan pertama, ini bulan kedua selepas dia berlaku bulan Januari. So bulan Mac nanti dia akan kutip berapa ribu lagi? 10,000 jualan kredit keseluruhan, darabkan dengan 10%. So bersama dengan RM1,000. Okay. Alright. So yang ni kriteria yang 10% ni nanti kita akan tengok table sebentar lagi. Kemudian dia ada maklumat tambahan. Maklumat dia jualan aset tetap sebanyak RM40,000 dibuat pada bulan Februari. So nanti maksudnya dalam kolom bulan Februari akan ada tambahan penerimaan duit sebanyak RM40,000 sebab kita berjaya jual aset tetap. Okay, jadi kat sini kalau kita lihat table, okay. Alright. So dekat sini kita lihat, katalah kita andaikan ini muka surat 9, yang table ni muka surat 10. Jadi saya buka ada dua skrin lah. Jadi korang kena alert. Okay, table muka surat 10 ini, ada table penerimaan jualan pada tahun 2020, and then ada kiraan kutipan jualan. So, bermula katalah November. Kita andaikan jualan kita dalam soalan nota korang bermula November. So, jualan tunai, jumlah jualan 300. Jualan kredit 270. So for sure kita nak cari tunai sekarang ni. Berapa jumlah jualan tunai? RM30. Okay. Kemudian pada bulan November, dia tak ada lagi kutipan jualan kredit. Maksudnya jualan kredit 270 ni tidak berlaku kutipan dia. Okay. Sebab dia baru berlaku kat sini kan, 270. So kena pastikan 270 ni dikutip dalam tempoh 2 bulan. Tengok, 90% pada bulan 1 bulan selepas dia berlaku. 10% akan dikutip 2 bulan selepas ini berlaku. Okey, sebagai contoh kita selesaikan yang 270 Okey. 270 adalah jualan kredit. Syaratnya 270, 90% daripada 270 pada bulan November, 90% akan dikutip sebulan selepas itu, bulan-bulan Disember. So dekat sini, macam mana dapat 243? 243 ni adalah menggambarkan 90% daripada bulan November punya jualan kredit. Okey, macam inilah. Okey, yang ni sebutkan dulu Ini November. Nanti korang buat korang punya apa? Dalam buku korang sorry, ni December. Oh, sorry. Hilang dah dia Ini tadi November. Kita besarkan sikit. Okey. November, December, Januari, Januari, Februari, March, April, Mei. Okey, setengahkan sikit. Alright, okay, lihat Sekarang ni, November ada jualan kredit 270. 90% akan dikutip pada bulan Disember. So, lihat bulan Disember.
90% darab 270 bersamaan dengan 243. Ini adalah menggambarkan RM243 daripada jualan kredit yang berlaku pada bulan November yang ini. Jadi mana dah letak 243 dekat dalam bulan Disember, kutipan jualan kredit 1 bulan selepas ia berlaku 243. Okey. So sekarang ni kita nak masuk dalam kolom bulan Januari. Okey, bulan Januari. So bulan Januari katalah jumlah jualannya adalah 250. Okay, sorry sebelum tu Disember. Kita belum tutup lagi bawah ni. Okay, now jumlah jualan 350, jualan kredit 315. Okay, jualan tunai bersamaan dengan berapa? Tolakkanlah 350. Tolakkan 315. Jualan tunai kita adalah bernilai RM35,000. Ingat sekali lagi dekat sini pastikan perangkat dalam soalan, kalau dalam nota korang dalam ribu, so yang 30 ni menggambarkan apa? RM30,000. Kalau macam kat sini 300 jualan, nilainya adalah RM300,000. Bukannya RM300 So korang kena lihat. Sebab dalam nota ni dia ringkaskan dalam kurungan, menggambarkan apa yang berlaku, angka ke bawah ni menggambarkan dalam ribu. Okay, now Disember, jualan tunai kita sebanyak RM35,000. Okay, sebab dia dalam ribu tadi. Kemudian berapa jumlah jualan kredit? RM243,000. Okay, RM243,000. So, berapa aliran tunai masuk? So, aliran tunai masuk, jualan tunai RM35,000 ditambah dengan RM243,000, kita akan dapat RM278. Ni korang betulkan lah. Dalam nota korang tu tak salah rasa dia nilainya sebanyak 276. Okay, dia jadikan 278 Okay. Bulan Januari. Okay, sekarang ni kita masuk bulan Januari di mana jumlah jualannya RM250. Jualan kreditnya RM225. Kita nak cari jualan tunai. Caranya total jumlah jualan. Jumlah jualan ni dalam tu korang dah faham ada dua jenis jualan. Jualan tunai, jualan kredit. That's why kita kena tolakkan dulu jualan kredit baru dapat jualan tunai. So nilainya RM25,000. Okay, bukan RM25 sebab ni ada dalam ribu. So sekarang ni kita nak mencari berapa aliran tunai masuk pada bulan Januari. Yang pertama, 1 bulan. Okey. Kutipan jualan kredit. Mana datang 283? Okey, 283 ni adalah daripada jualan kredit pada bulan sebelumnya. Januari, bulan sebelumnya adalah Disember. Berapa jualan kreditnya? RM315,000. Okey, RM315,000 akan dikutip next month, sebulan selepas berlaku 90%. So bila kita orang tengok dekat bulan Januari, 90% ni darabkan dengan 315. Ini menggambarkan jualan kredit yang telah berlaku pada bulan Disember. Dapatlah 283. Okey, sekarang ada 27 pula. Okay, bulan Januari ni. Dia dia punya signalnya adalah 2 bulan. So mana datang 27,000? 27,000 ni hasil daripada jualan yang kita buat pada bulan November. Ingat tak, bulan November kita ada jualan kredit 270,000. 90% kita dah kutip pada bulan Disember. Mana lagi 10%? Dekat sini ada 27,000. So kat sini sebenarnya 243 ni adalah menggambarkan 90% daripada jualan yang berlaku pada bulan November. 27 ni menggambarkan 10%. Okay, daripada jualan yang berlaku pada bulan November. Macam tu. Dia macam inilah. 270 kalau kita tambah, kalau kita nak tahu dia punya details, 270 dikutip bila 90% bulan Disember, 10% pada bulan Januari. Sama juga dengan 315. 315 ni 90% dikutip pada bulan Januari. So dekat sini nanti adalah menggambarkan 283 ni adalah menggambarkan 90% daripada jualan 315. So bila kita tengok pengiraan penuh Januari, 90% ni Januari 90% darabkan dengan 315. Dapat 283. Okey. And then tambah RM27,000. Ini daripada kutipan yang berlaku daripada jumlah jualan kredit pada bulan November. So bila kita total, jumlah jualan keseluruhan, jualan tunai RM25,000 campur sebulan yang kita kutip RM283,500. Kemudian RM283,500 ni menggambarkan RM283,500. Okey, so buat kat sini RM283,500. Dia adalah bersamaan dengan RM. Okey, RM 283,500. Okey, hati-hati sebab dalam nota ni dia banyak short form. Okey, so bila kita tambah 25,000 campur dengan 283,500 yang ini, tambah 27,000, kita akan dapat aliran tunai masuk pada penghujung Januari RM335,500.
Okey, kata kita ambil ujung sekali bulan Mei. Okey, bulan Mei, bulan April dulu. Okey, bulan April jumlah jualannya 300. Jualan kreditnya 270. Okey, ingat 270 ini akan dikutip pada next month. So, bila korang lihat Mei, okey, dia ada 90% darab 270. Ini menunjukkan kita berjaya kutip jualan yang telah dilakukan secara kredit pada bulan sebelumnya, iaitu bulan April. Okey, dapat 243. Okey. So nanti kita tambahkanlah. So dapat 30,000 untuk jualan jumlah jualan ni 300 tolak dulu dengan 270, kita akan dapat jualan tunai 30,000. Kemudian tambahkan kutipan jualan kredit 202,500. Mana dapat macam ni? Secara logik kan orang dah tahu dah. Kalau kat sini satu bulan, okey, kutipan yang sebulan ni dia daripada bulan sebelum. Yang inilah 225 90% akan dikutip pada bulan April. So, kalau kita nak check, okay, 225 adalah jualan pada bulan Mac. Okay, 90% darab 225. Kita tengok kolom April. Okay, 90% darab 225. Dia akan dapat RM202,500. Okay, 2025.5 ni bersamaan dengan 202,500. Okay, bila kita tambah dapat 18. Okay, so kat sini korang dah faham bahawa apa yang berlaku, yang bullet nombor 2 ni, dia nak memberitahu korang dalam soalan exam, ada perangkap yang mana setiap jualan kredit dia ada apa orang kata, tempoh-tempoh yang ada trik yang diberikan dalam soalan. Dalam contoh yang ni, dia kata setiap jualan kredit 90% akan dikutip the next month. Yang trik ni lah 270 ni kan, 90% the next month. Maksudnya bulan November dia berlaku, next month ni bulan Disember. Dan dia kata apa? 10% lagi dapat dikutip 2 bulan selepas tarikh jualan. So korang kena lihat dah 270, 90% bulan pertama selepas berlaku bulan Disember. Kemudian 10% adalah bulan kedua selepas ni berlaku bulan Januari. Jadi dia akan berturutan. Yang itulah. Okey. Yang bawah ni adalah explanation apa yang berlaku dekat atas. Okey. Yang bawah ni kutipan 1 bulan 2 bulan ni adalah menggambarkan apa yang berlaku dekat atas rajah 4.2. Tu maksudnya. Okey, alright. Next. Kita masuk. Yang tadi adalah penerimaan tunai ni. Kita nak masuk pembayaran tunai. Muka surat 11. Okay. Saya buka table dulu. Alright. Ini mudah sajalah. Okey, pembayaran tunai adalah melibatkan aliran tunai keluar dalam sesuatu tempoh belanjawan. Nombor 2, aliran tunai keluar melibatkan aktiviti pembelian bahan mentah, pembayaran belanja, pembayaran cukai, pembelian aset tetap, pemberian dividen kepada pemegang saham. Maksudnya duit kita keluar lah. Okey, duit kita keluar beli bahan mentah, bayar itu ini, kemudian ada pemegang saham yang menjadi share partner kita, kita kena bayar dia punya dividen. Okey. Alright, contoh. Tempoh kredit yang diberi oleh pembekal ialah selama 30 hari. And then apa lagi? Pembayaran belian akan dibuat dalam tempoh 30 hari dari tarikh belian. Ini perangkap-perangkap yang ada dalam soalan lah. Misalnya, belian pada bulan Disember sebanyak 100,000 akan dibayar pada bulan Januari. Jadi korang kena ingat contoh kat sini lah. Januari kan? Dalam soalan tu contoh katalah dia beritahu pada bulan Disember. Okay, Disember lah. Dia punya belian dia adalah RM 100. 100,000 lah ni. Okay. So kalau kita lihat bullet nombor 2 ni, dia kata pembayaran belian pada bulan Disember 100,000 akan dibayar pada bulan Januari. Ni Disember lah 100,000 ni. Okay. Tapi dibayar bila? Januari. Tengok ada belian sebanyak 100,000. Tu maksudnya. Alright. Dan tolong padam ini. Dia tak ada garisan dia hanya ada macam gini je. Belian. Belian. Dia tak ada underline. Okay. Sebab belian ni gaji, bagian belanja lain, aset tetap, dividen cukai bukannya bawah belian. Kalau korang buat underline ni, menggambarkan gaji dan semua sekali bawah belian. Okay. Padamkan lah. Okay. Padamkan. Okay. Alright. Allah. Okay. Padamkan yang ini. Okay. Jangan ada belian kat sini. Jangan ada garisan kat sini lah. Okay. Oh, sorry. Ya. Lebih kurang tu. Okay. Korang kena padamkan underline tu. Okay. So, ni contoh.
pembayaran tunai. Kalau yang tadi dia ada penerimaan tunai. So kat sini kita just tambah lah. Belian 100,000, gaji 70,000, belanja lain 50,000. So berapa banyak duit kita keluar? Dinamakan sebagai aliran tunai keluar sebanyak 220,000. Sampailah Mei. Belian 140,000, gaji 90,000, belanja lain 50,000, cukai 30,000. Total aliran tunai keluar adalah 310,000. Itu saja lah. Okay. So dah dua dah belajar. Yang pertama tadi penerimaan tunai, yang kedua adalah pembayaran tunai. Okay, next. Kita akan masuk aliran tunai bersih. Okay, kita abaikan yang sebelah sini dulu Okay, aliran tunai bersih ni apa? Aliran tunai masuk yang ditolak dengan aliran tunai keluar. Tadi kita dah belajar dua kan? Berapa duit jumlah aliran tunai masuk, dan yang kedua yang baru yang kita belajar adalah aliran tunai keluar. So, kedua-dua ni kalau kita tolakkan aliran tunai keluar, aliran tunai masuk, tolak aliran tunai keluar, kita akan namakan sebagai aliran tunai bersih. Okey. Berdasarkan contoh tersebut, penerimaan tunai pada bulan Januari ialah 335,000. Yang ini daripada mana? Okey, daripada table yang ini. Okey. Januari Yang ini, A ni. Okey, ini saya namakan sebagai A. So korang buatlah dekat dalam nota korang. Okey, warna tak tukar lagi. Ya Alright, A. Ni, okey. 335,000 dapat daripada table mana? Table aliran tunai keluar bulan Januari. Tengok. Ini adalah bulan Januari. Okey. Ini adalah bulan Januari. Okey, so Januari tengok kolom Januari. Okey, 335.5 bersamaan dengan 335,500. Manakala pembayaran tunai pada bulan yang sama ialah 220,000. So ini adalah aliran tunai masuk. Kita nak tengok aliran tunai keluar. Muka surat berapa? Muka surat 12. Okey, bulan Januari tengok. 220 ni bersamaan dengan RM 220,000. So di sini bila korang masukkan dekat table dekat muka surat 12, 220,000 yang ini kita namakan sebagai B. Okey, sebagai B. Okey, aliran tunai keluar. So ini adalah B. Alright. Okay. So, aliran tunai bersih boleh diperoleh dengan menolak 220,000 daripada RM335,000. So, masuk kat sini adalah A tolak B. Bersamaan dengan mudah 335,500 tolakkan dengan 220,000. So, akan dapat RM115,500. Alright. Okay. Jadi, secara umum, macam inilah. Okay, secara umum dia. Muka surat 13. Okey, lepas surat 12, surat 13. So, bulan Januari, 335,000 tolak 220,000. Dapat aliran tunai bersih 115,500. So, table-table ni korang dapatkan daripada table yang A dengan B yang sebelumnya. Contoh macam bulan Mei kan. Mana dapat 300,500? 300,500 daripada aliran tunai masuk. Bulan Mei tengok. 300,500. Kemudian dia kata, dia stated kat sini, tolakkan aliran tunai keluar 310,000. Mana dapat daripada table aliran tunai keluar. Okey ni aliran tunai keluar bulan Mei 310,000. So dapat sini 310,000. So berapa aliran tunai bersih? So ada negatif. Ingat aliran tunai dia boleh jadi jawapan positif ataupun jawapan negatif. Kalau dia positif maksudnya dia baguslah aliran tunai bersih. Kalau negatif dia adalah aliran tunai yang bersignalkan negatif. Maksudnya ada kurangan kat situ. Kita maksudnya menggunakan duit lebih daripada simpanan kita. Macam gini bulan Mei kita ada negatif 9,500. Okey. Selepas itu dapat aliran tunai bersih. Okey, yang ni, aliran tunai bersih. A, okey, macam ni. A, B, A tolak B dapat dengan C. So kita boleh dapat baki tunai bersih di mana? Okey. Kalau kita lihat kat sini table Januari, okey, ini muka surat 13 ni sama macam muka surat sebelah ni. Okey. Kalau kita lihat pada muka surat 13, kita ada satu lagi dinamakan sebaki tunai bersih. Selepas kita memperolehi C, aliran tunai bersih, kita kena buat untuk cari baki tunai bersih. Senang saja, iaitu aliran tunai bersih yang tadi boleh dapat, iaitu A tolak B. Okay. Ini adalah untuk operasi yang ni, aliran tunai bersih. A tolak B. Aliran tunai masuk, tolak aliran tunai keluar. Ada jawapan positif, Januari positif, Februari positif, Mac, April, Mei jawapan negatif. Okey. Kemudian kita tambahkan dengan baki tunai awal. Okey, contoh kat sini, baki tunai awal. Mana dapat 60,000? Kita andaikan kat sini daripada calculation bulan Disember sebelum ni, kalau korang buat semula,
dia akan dapat baki tunai dia sebanyak 60,000. Okey, dapat daripada bulan Disember 60,000. Kalau kita check lah, okey, kalau kita nak check. Disember. Okey, Disember A, okey, iaitu aliran tunai masuk. Ya, kita buat sebab kita check. Okey, kemudian Disember B, sebelum Disember B ni, kita enter satu lagi, kena operasinya tolak. Okey, Disember B, okey, hilang pula dia kejap sekarang ni adalah proses kita nak mencari sama ada mana dapat baki tunai awal 60,000. Okey, Januari bulan sebelumnya adalah Disember kan. Jadi kita nak selesaikan baki tunai ni 60,000 mana datang. So aliran tunai keluar. Okey, kita check dalam table. Macam mana check dalam table? Kita tengok kat sini lah. Okey. Aliran tunai masuk. Okey, ini muka surat 10 korang lihat muka surat 10. Okey. Aliran tunai masuk Disember 278. So letak kat sini lah 278,000. Okey, lebih. Kemudian aliran tunai keluar bulan Disember. Mana aliran tunai keluar? Okey, tak ada pula. Okey. Okey. Aliran tunai keluar bulan Disember tak ada. Sebab yang ni, table yang ada dekat atas ni, dia ada November dengan Disember. Okey, aliran tunai keluar dia tak ada. Sepatutnya dia ada kat sini. Okey, sepatutnya dia akan ada kat sini, Disember. Andaian lah. Okey, andaian contoh kat sini, katalah dia dapat. Okey, sekejap Kalkulator. Okey, 278 tolak 60. Okey, katalah kat sini aliran tunai keluar. Okey, stop padam aliran tunai keluar katalah 218,000. Okey. Ini saya boleh tulis andaian Andaian bahawa aliran tunai keluar sahaja. Okey, bulan Disember. Okey. So, bila kita tolakkan 278,000 tolakkan dengan aliran tunai keluar 218,000, kita akan dapat okey, iaitu baki tunai sebanyak 60,000. Contohlah, so 60,000 ni pada bulan Disember. Okey. So, dia akan jadi baki awal bulan Januari. Contoh macam itulah. Okey, so sekarang ni nak lebih faham tengok bulan Januari. Okey, bulan Januari baki tunai bersih dia 175,000. So, baki tunai bersih pada penghujung bulan Januari akan dijadikan baki tunai awal pada bulan Februari. Jadi, kita buat benda ni berterusan. Okey, untuk bulan Februari pula, berapa jumlah baki tunai bersih? Aliran tunai bersih dia 54,000 yang kita dah buat kat atas kat sini. Okey, tambah. Okey, yang ni operasinya dah tambah Okey, tambah. Tolong buat besar sikit kat buku korang tu. Kat nota korang. Okey, tambah 175,000 dia akan dapat 229,500. Buat seterusnya sampai bulan Mei. Okay, alright. Next, kesimpulan. Masuk kesimpulan yang terakhir kat sini. Okay, ni samalah dua-dua ni mana satu dua-dua boleh tengok. Apa yang korang dah lalui di masa tadi, kita dah buat aliran tunai masuk macam mana nak buat. Kemudian kita ada aliran tunai keluar. Kemudian ada aliran tunai bersih, baki tunai awal, baki tunai bersih. Aliran tunai masuk ni termasuk yang pertama jualan tunai. Kemudian kalau korang perasan dalam jadual yang aliran tunai tu, kita nak dapatkan jualan kredit yang berjaya dikutip. Yang ada kat sini ada 90%. Besar sangat. Okey. Okey, sekejap yang ini, yang 2 bulan ni yang kita kutip, berjaya kutip sebanyak 10%. Yang tadi tu. Jadi kita ni adalah rumusan daripada yang kita belajar tadi. Okey, kemudian kita dapatkan dia aliran tunai masuk. Yang ni yang tadi kita dah belajar, kita letak simbol A. Okey, simbol A. Alright. So kat sini adalah simbol B. Okey, kemudian kat sini adalah simbol C. Okey, alright. Okey, so sekarang ni kalau kita nak tutup, kita dapat lihat tadi kan yang kita dah buat sehinggalah baki tunai bersih. Inilah formulanya. Kita selesaikan yang A dulu, aliran tunai masuk. Kemudian kita selesaikan B, iaitu aliran tunai keluar. Kemudian kita dapatkan C, aliran tunai bersih dengan cara aliran tunai masuk, tolak aliran tunai keluar. Akan dapat kat sini. Okey. Ni kita tolak. Alhamdulillah. Okay, kita tolak. B. Kita dapat aliran tunai bersih 150,000. Kemudian bila kita tambah tadi baki tunai awal 60,000. Bulan Januari tadi baki tunai awal ni kita anggap macam kat atas tadi 60,000 tu daripada baki bulan sebelum bulan Disember. Okey. So item ni korang kena buat
secara berterusan. Termasuklah ada bulan-bulan yang tertentu dia akan masuk dalam soalan tau. Ada cukai, dia mula kutip cukai perlu dibayar pada bulan Februari. Cukai yang ni tau. Okay, tadi kalau korang perasan, ni tengok pembayaran tunai. Okay, bukan tak ada. Mana cukai? Ni. Mana cukai? Okey, jualan aset lah. Cukai ni dia tak ada maklumat tambahan. Okey, jualan aset tetap sebanyak 40,000 dibuat pada bulan Februari. Yang ni tadi korang dah masukkan. Ada perangkat-perangkat yang lain lah. Okey, dalam perangkat-perangkat yang lain tu contoh macam tadi ada cukai. Dia akan masukkan dekat maklumat tambahan. Okey, dia akan masukkan dalam maklumat tambahan. Macam gini, contoh. Macam tadi, Februari ada jualan aset tetap 40,000. Kemudian ada soalan tu, dia kata dividen mula dibayar pada bulan April. Jadi korang kena alert. Okey, dividen dibayar maksudnya dia akan masuk dekat duit keluar, aliran tunai keluar. So dividen bulan April. Kolom April 20,000 masukkan. Kena beritahu lagi. Okey, cukai akan dibayar pada bulan Februari dan bulan Mei. So pastikan kat kolom Februari ada aliran tunai keluar 30,000 untuk cukai. Bulan Mei ada aliran tunai keluar 30,000 untuk cukai. Itu maksudnya. Okey. Alright. So pada bulan April contoh ni ada jumpa negatif Okay, kata pada bulan April, korang jangan risau. Kadang-kadang baki aliran tunai ni dia negatif daripada awal. Tak apa, nanti korang tambahkan je pada baki tunai aliran tunai bulan semasa bulan Mac. Tambah baki tunai awal daripada sebelumnya Februari, dia akan dapat positif. Ada juga pada bulan April ni kan, dia punya aliran tunai dia 79,500 negatif. Tapi baki tunai dia 59,000. Still kita tanggung kerugian sebanyak 20,500. Ini benda yang tak baiklah untuk company. Okay, kemudian Mei pun sama juga. Dia punya aliran tunai bersih 9,500. Kita tolakkan 20,500. Tolak maksudnya kita tambahlah negatif dengan negatif. Kalau kita tambah dia akan jadi peningkatan jawapan negatif tu. Macam ni 9,500. Kemudian ada negatif lagi 20,500. So bila kita tambah dia akan dapat negatif 30,000. Korang jangan silap pula tekan calculator. Alright. Okay, next. Apa lagi? Selesaikan sebab dah habis dari segi pengiraan tu. Okay, Rajah 4.2 menunjukkan satu penyata belanjawan tunai. Belanjawan tunai dalam Rajah 4.2 menunjukkan firma menghadapi kurangan tunai pada bulan Mei dan April dan Mei tahun 2021. Kurangan tunai yang ni lah. Okay. Bulan Mei dan juga April. Okay, negatif ni. Okay, apa lagi? Hal ini disebabkan oleh kemerosotan kutipan jualan pada Mac dan perbelanjaan yang agak banyak untuk perbelanjaan modal dan pembayaran dividen. Raja tersebut juga menunjukkan firma dijangka mempunyai lebihan yang tinggi pada bulan Februari sebanyak 229,500. Ini sekadar hujah lah. Okay. Macam bulan Mac kan, dia ada lebihan dia sebanyak, pada Februari sebenarnya lebihan sebanyak 229,500. Okay. So, ni Februari ni 229,500. Okey, lihat apa lagi? Kurangan tunai boleh diatasi melalui kaedah berikut, memendekkan tempoh kutipan hutang. Maksudnya kita ada lagi yang 90% pada bulan pertama selepas berlaku, 10% 2 bulan selepas ni berlaku. Kita mungkin boleh buat polisi bahawa setiap hutang perlu dikutip 100% sebulan selepas berlaku mungkin. Kemudian memanjangkan tempoh pembayaran balik kepada penyihutang. Yang ketiga, membuat pinjaman jangka pendek. Overdraft, meningkatkan jualan tunai. Membenarkan jualan secara tunai saja, tak nak buat jualan kredit pun boleh juga. Memberikan diskaun tunai bagi menggalakkan pembelian tanpa hutang. Ini maksudnya kat sini tahu. Contoh, kalau korang buat jualan dan korang nak buat kutipan tunai dengan banyak, korang boleh bagi diskaun. Contoh, siapa yang beli barangan katalah kuku. Okay, nilainya katalah 7,000. Okey, sesiapa yang bayar cash 7,000 hari ni, kita akan bagi diskaun sebanyak mungkin katalah RM1,000. Jadi kita dapat kutip kat sini 6,000. Contohlah, sebagai contoh yang ni memberikan diskaun tunai bagi menggalakkan pembayaran tanpa hutang. Sesiapa yang beri cash je, maksudnya dia bayar penuh. Dia tak boleh buat secara berkala. Kebanyakan yang ada kat luar, contoh mesti pendapat air, kuku, apa lagi MW ke, kemudian ada apa satu lagi saya lupa. Secara normal dia akan buat bayaran secara berkala sebab dia tak nak susahkan pelanggan. Okey, menangguh pembelian aset tetap, maksudnya kita akan delay pembelian aset tetap. Mungkin ada aset lagi yang masih boleh digunakan lagi walaupun dah usang. Tapi kita buat tangguhan mungkin sampai tahun depan, setahun kita tangguh. Mengurangkan perbelanjaan, contoh gaji.
Mungkin ada pekerja-pekerja yang baru nak masuk bekerja, kita tawarkan gaji yang lebih rendah sedikit. Dan sebagainya lah. Mungkin kurangkan bonus. Mungkin tahun sebelumnya bonusnya adalah 10% berdasarkan untung. Mungkin tahun ini bonusnya adalah 1% daripada untung. Macam itulah contoh. Alright. Okey, ini adalah contoh bajet tunai untuk sektor dagangan. Okey, yang ni saya akan letakkan dekat dua page seperti mana dekat skrin. Okey. Okey, alright. So di sini dia beritahu Encik Zakaria. Ini antara contoh soalan final lah. Soalan dia, anda dikehendaki menyediakan belanjawan ataupun bajet tunai bagi Januari hingga Mac. So 3 bulan. Okey. Encik Zakaria mempunyai tunai sebanyak 15,000 pada 1 Januari 2020. So kita masukkanlah. Ada 3 bulan, Januari, Februari, Mac. Baki awal. Baki awal dikena sebagai baki awal bawah-bawah. B/B. Ini 15,000. Settle untuk 1 Roman. 2 Roman. Anggaran jualan bagi 3 bulan pertama 2020 adalah seperti berikut. 22,000. Kemudian ada 20,000. Kemudian ada 24,000. Okey. Dia bagi tahu semua jualan diberikan 1 bulan kredit. Ni perangkat dalam soalan. Okey. Perangkat dalam soalan. Setiap jualan ni dia bagi tahu, okey, saya tambah lagi. Jualan ni adalah secara kredit. Means pada bulan Januari dia takkan ada lagi 22,000 tau. So tengok Januari. Penerimaan, dia tak ada jualan kat sini. Okey, ni adalah penerimaan jualan hutang. Okey, kalau saya tambah jualan penerimaan daripada jualan kredit. Ya. Okey. Penerimaan ni menggambarkan penerimaan daripada jualan kredit. Bulan Januari, okey, kita tak kutip. Kita tak kutip apa-apa jualan sebab kita tak kutip 22,000 ni pada bulan Januari. 18,000 ni daripada mana? Daripada bulan Disember. So kita tengok ada tak maklumat bulan Disember? Okey, ada. Penghutang pada 31 Disember 2019 adalah 18,000. Jadi oleh kerana kat sini dia beritahu 18,000 berlaku pada bulan Disember. So 18,000 ni dikutip pada next month bulan Januari. Sama juga kat sini. Kalau tengok table ni, yang goyang ke cursor ni, Januari jumlah jualan sebenar 22,000. Tetapi ini kita buat secara jualan kredit. So bila kita nak kutip next month bulan Februari. That's why dekat kolom Februari dia ada 22,000. Menggambarkan jualan yang telah berlaku pada bulan Januari. Sama dengan bulan Februari, Mac. 20,000 ni adalah hasil daripada jualan kredit pada bulan Februari. So tengok kat sini. Februari 20,000, letak kawan 20,000 jadikan pada bulan Mac. Okey, barulah kita namakan sebagai aliran tunai masuk ataupun jumlah penerimaan tunai. Okey, di sini kita sepatutnya kita tambahlah. Okey, aliran tunai masuk ataupun jumlah penerimaan tunai 18,000. Kemudian Februarinya 22,000, kemudian Mac adalah 20,000. Okey, penerimaan tunai yang ni lah. Okey. Pembayaran. Okey, kalau kita ambil kalkulator, sekejap saya nak check dulu dia punya jumlah keseluruhan ni. Okey. Ya. Okey, betul lah ni. Okey. Aliran tunai keluar. Aliran tunai keluar 22,470. Okey, yang ni bagaimana kita nak dapatkan baki akhir RM10,500. So dengan cara baki awal 15,000, kemudian kita akan tambahkan, besarkan ni sekejap Okey, 15,000 kita tambahkan dengan 18,000. Kemudian kita akan tolakkan pula yang ni. Okey, tolak yang ini. Okey. Aliran tunai keluar ni. Daripada 20,000 campurlah sampai ambilan. Ni semua nak aliran tunai keluar. Duit kita keluar. Okey, apa ambilan? Ambilan maksudnya korang ada barang niaga, contoh kat kedai runcit. Korang owner. Isteri korang ambil ataupun anak korang datang ambil Maggi. Katalah nilainya RM200. Jadi itu adalah merupakan kerugian lah. Dalam perniagaan, kerugian dianggap sebagai perbelanjaan ataupun pembayaran. Okey, so 200 ni dianggap sebagai ambilan. Okey, jadi bila kita total 20,000 campur sampai 200, dia akan ada aliran tunai keluar 22,470. So, 15,000 tambah 18,000 tolak 22,470, kita akan namakan dia sebagai baki akhir RM10,530. Okey, baki akhir ni bawa ke mana? Baki akhir akan dijadikan baki awal next month. Sekarang bulan Januari. Baki akhirnya 10,530. So dia akan jadi baki awal pada bulan Februari. Okey. So tambah pula pada bulan Februari, baki awal 10,500 kita tambahkan dengan 22,000.
Kerana kita tolakkan dengan jumlah pembayaran keseluruhan, katalah RM20,470 yang ini. So, kita akan dapat baki akhir RM12,060. So, operasi yang sama sampai bulan Mac. Okay, ini contoh satu bagaimana kita nak sediakan bajet tunai. Okay, so dekat sini, okay, item-item contoh dekat pembayaran ada pemiutang, upah, sewa, belanja serahan, elektrik, belanja belian aset tetap, ambilan, semuanya ada dalam soalan ini. Okay, dalam soalan. Nombor 3 ni. Kita tadi bawa nombor 2 Roman kan? Nombor 3 Roman ni. Okay. Anggaran belian bagi 3 bulan pertama 2020 adalah seperti berikut. Okay, Januari 18,000. Kemudian ada Mac 19,000. Kemudian akan ada apa ni? Mac 21,000. Okay, semua belian diberikan 1 bulan kredit. Pemiutang pada 31 Disember 2019 adalah RM20,000. Okay, maksudnya kat sini korang kena alert kalau kita buat jualan, okay, sewarnakan dengan warna hijau. Okay, warna hijau. Okay, so understand. Okay, kalau buat jualan, namakan sebagai penghutang. Tapi kalau kita buat jualan, buat belian, kita namakan dia sebagai pemiutang. Okay, so setiap belian, duit kita keluar, kita buat belian, kita pun ditawarkan untuk 1 bulan kredit. Okay, ini sewarnakan dengan warna merah. Okay, 1 bulan kredit. Okay, maksudnya kat sini, ada belian yang kita buat pada Disember 2019, RM20,000. So, mana kita nak buktikan dia bayar? Kita akan bayar pada bulan Januari. Ulang balik Pada bulan Disember, belian kita RM20,000. Tapi kita tak bayar lagi sebab kita diberikan 1 bulan kredit. RM20,000 ni kita akan bayar pada bulan Januari. So, tengok. Pada bulan Januari akan ada pemiutang. Pemiutang kat sini berdasarkan pembelian. Pembelian bulan sebelumnya. Bulan sebelumnya. Okey. Ini korang letakkan sebelah pemiutang ni. Menggambarkan pembelian bulan sebelumnya. RM20,000 ni daripada bulan Disember. Februari RM18,000. Mana dapat RM18,000? Kita nak lihat bulan Januari. Berapa pembelian kita? So, tengok nombor 3 Roman. Januari kita RM18,000 kan? So, kita akan bayar the next month. That's why, Januari punya RM18,000 kita bawa kepada bulan Februari. Macam tu. Okey. Dan apa lagi? Tengok macam ni. Pembayaran tunai setiap bulan termasuk upah, sewa, belanja serahan, belanja bil elektrik. So, RM1,200 hingga RM120, korang kena masukkan setiap bulan ni. Tengok. Tak, jangan miss. Okey. Kata dia ni kan. Okey. Kita dah letak. Ini pun kita dah letak. Pastikan kat setiap bulan ada. Ini setanda lah ni. Okey. Setiap bulan ada. Okey, kita dah settle. Untuk forward, maklumat tambahan nombor 4 Roman. Nombor 5 Roman. Pemilik merancang untuk membeli sebuah mesin RM5,000 pada bulan Bulan Mac. So, tengok bulan. Januari, Februari, Mac. Bulan Mac akan ada 1 belian dinamakan mesin. So, belian aset tetap mesin RM5,000. Betul. And then, ambilan tunai setiap bulan dianggarkan pada nilai RM200. So, tengok bulan Januari dia akan ada duit keluar RM200. Kemudian Februari pun RM200. Mac pun ada RM200. Jadi, kesemua item di dalam soalan perlu kena berhati-hati. Letakkan dekat kolom yang bersesuaian. Contoh macam tadi kan, beli aset tetap. Bulan berapa dia berlaku? Oh, bulan Mac. So, pastikan kat kolom Mac sahaja. Kalau korang salah kolom, maksudnya bahayalah. Dan perangkap yang paling takut adalah dari segi penerimaan yang kita buat jualan kredit dan juga pembelian share kredit. Sebab pembayaran dia ada terma macam ni, 1 bulan kredit. Macam yang tadi kan, penerimaan jualan. Kita terima ni bukan bulan semasa. Kita akan terima the next month. Macam tadi, Januari RM22,000. Kita terima bila? Pada bulan Februari RM22,000 kat sini. Sama juga dengan duit kita keluar. Katalah pada bulan Februari, duit kita keluar pembelian RM19,000. Kena pastikan bukannya kolom Februari kita nak letakkan RM19,000. Kita nak letak RM19,000 dekat kolom Mac. Yang ni. Macam tu. Okay. Hopefully korang akan berhati-hatilah. Okay, so ini jawapan yang tadi. Okay, kita tengok contoh yang kedua dan yang terakhir, iaitu bajet tunai untuk sektor perkhidmatan. Okay, bajet tunai untuk sektor perkhidmatan. Okay, jawapan yang ini kita buka siap-siap. Okay, yang ini sebagai contoh, dia minta, okay, panjang soalannya. Mana soalan ni? Okay. Yang ni dia ingin buat belanjawan tunai. Samalah bajet tunai. Okay, dia ada apa? Yang pertama, dia ada anggaran bilangan pelajar. Ada yuran bulanan. Ada yuran pendaftaran. Ada gaji guru tuition.
Kemudian ada yang dia nak buat pembelian penyaman udara. Kemudian ada syarat pula ni, penyaman udara ni 2,000 daripada 3,500, 2,000 akan dibayar serta-merta. Lagi balance tu maksudnya 3,500 tolak 2,000, 1,500 tu sebagai hutang. So 1,500 ini, 1,500 akan dibayar bila? Next month. Next month. Okay, sebab dia kata bakinya dijelaskan dalam bulan berikutnya. Apa lagi perangkap? Anggaran belanja setiap bulan. Yang ini yang kena masuk setiap kolom. Ini akan ada tunai di tangan 1 Januari 2021 adalah RM2,000. Okey, format dia sama saja. Okey, macam tadi kan, format dia sama saja. Dia akan ada bermula dengan baki awal. Okey, bermula dengan baki awal. Kemudian ada aliran tunai masuk. Ada pembayaran, aliran tunai keluar dan baki hantar bawah. Macam tu. Okey, so kita mulakan dulu dengan baki awal. Okey, baki awal. So tengok baki awal. A ni tak ada baki awal, B tak ada baki awal, C bukan baki awal, D pun bukan, E pun bukan. Okey, ada G. Okey, G ni adalah tunai di tangan pada 1 Januari. So ini adalah baki awal bulan Januari. So tengok kat sini. Dah masuk 2,000. So yang ni dah settle. Okey. Kalau dah settle, kita tick kat ujung tu. Ataupun tick kat sini. Pun boleh. Kalau boleh, korang kena letakkan sama ada dekat maklumat tambahan yang korang dah selesaikan ataupun kat ujung. Maksudnya korang tak payah tengok lagi lah. Okay, sekarang ni kita akan lihat pada A. Anggaran bilangan pelajar adalah seperti berikut. Dia beritahu lah, ini sekadar bilangan ni, tak ada apa-apa operasi. Okay, ini kita abaikan. Sebab ini adalah info. Okay, belum ada operasi lagi kita nak darabkan. Okay, yuran bulanan. Okay, yuran bulanan adalah seperti berikut. Yuran bulanan ni dikenali juga sebagai apa tahu? Sebagai yuran tuition. Okay. Right, so dekat sini yuran bulanan dia, kita lihat 80% pelajar dicas RM20 sebulan. Manakala 20% pelajar dicas RM25 sebulan. Maksudnya setiap bulan dia ada dua kategori pelajar, dua kategori kutipan yang kita boleh buat. Yang itu, contoh bulan Januari jumlahnya adalah 500 orang pelajar. So macam mana nak selesaikan bulan Januari? 500 orang, okay. Kita kena darabkan dengan 80%, 0.8 lah, okay. And then darabkan dengan 80% ini akan dicas RM20 sebulan. Darabkan RM, nak bagi kecil lagi, RM20. Mana? Simbol dia RM20. Okay, so ini bersamaan dengan RM8,000. Okay, lagi 500 orang. Okay, lagi 500 orang. Kita darabkan dengan 20% yang ini 20% pelajar dicas RM25. So 20% bersama dengan 0.2 lah. Okay, 0.2. And then darabkan dengan RM25. Ini bersamaan dengan RM ataupun simbol ringgit tu, simbol tu RM2,500. So dekat sini kalau korang lihat, kutipan kita penerimaan nanti kita akan buat dua kategori kutipan. Yang pertama, 80% per pelajar akan dikenakan yuran RM20. 20% per pelajar dikenakan sebanyak RM25. Kalau kita settlekan bulan Januari, total penerimaan duit kita adalah berjumlah RM8,000 campur RM2,500. Dia akan jadi sebanyak dekat sini berjumlah. Okay. Okay, berjumlah RM10,500. Okay, RM10,500. Okay, jadi kalau kita lihat jawapan, sekecilkan sikit. Okay. Okay, jadi kat sini kalau kita lihat jawapan letak kat sini penerimaan yuran tuition. Yuran bulanan ni dikenali sebagai yuran tuition. Okay, so totalnya RM10,500 pada bulan Januari. So Januari RM10,500. Dan nak buat benda yang sama juga untuk Februari dan Mac. Pastikan jawapan dia RM13,650 bulan Februari, bulan Mac RM16,800. Okay, so settle. Kalau kita dah buat tu, maksudnya B ni kita dah settlekan. Okay. Kemudian C pula. Okay, C dia beritahu yuran pendaftaran adalah RM5 bagi setiap orang pelajar baru. Tambahan dalam bilangan pelajar dianggap sebagai pelajar baru. Okey, ni macam ni. Bulan Januari pelajar barunya adalah 500 orang lah. Sebab dekat sini kita baru je start mula kuliah, mula semester lah contoh. So Januari 500 orang. Okey.
korang darabkan dengan RM5. Jadi kat sini akan dapat sebanyak 2,500. Bulan Februari. Bulan Februari macam ni tau perangkat dia kata, tambahan dalam bilangan pelajar dianggap sebagai pelajar baru. So Februari jumlahnya, pelajarnya sekarang dalam kolej sebanyak 650. Jadi berapa jumlah pelajar baru? Tolakkanlah pelajar lama yang dah ada jarang masuk bulan Januari. So tolak 500. Kemudian darabkan dengan RM5. Jadi bila ambil kalkulator, 650 tolak 100 tolak 500 akan dapat 100,5. 100,5 darab 5 bersamaan dengan RM750. Bulan Mac pun sama juga. Bulan Mac nilainya adalah 800 orang pelajar. Tolak pelajar lama. Pelajar lama ada 500 orang. Pelajar lama bulan Februari lah. Daripada bulan Februari ni. Sebab kita akan tolak pelajar yang terkumpul sehingga bulan sebelumnya. Tolak 650 orang. Kemudian kita darabkan dengan RM5. Kita akan dapat kat sini nilainya sebanyak 750. So, ini adalah yuran pendaftaran. Kalau ikutkan pengiraan dah settle. Tapi jangan lupa, setiap pengiraan ni kena masukkan dekat dalam kolom. Yuran pendaftaran. Januari 2,500 dah masuk yang ni. Kemudian Februari 750 dah masuk. Mac 750 dah masuk. Total kat sini dinamakan sebagai aliran tunai masuk jumlah penerimaan tunai 13,000 untuk bulan Januari, total Februari 14,400, Mac 17,550. And then kita nak masuk D pula. D ni adalah gaji guru tuition adalah 70% daripada yuran pelajar dibayar pada setiap akhir bulan. Yuran pelajar ni merujuk yuran tuition. Sebagai contoh kat sini. Yuran tuitionnya adalah 10,500. Mana dapat 7,350? 7,350 ini, 7,350 ini dapat daripada yuran tuition darabkan dengan berapa peratus gajinya? Di guru tuition adalah gaji guru tuition adalah 70% daripada yuran pelajar. So ini adalah 70%. Jadi kat sini korang akan dapat nilai yang bawah ni lah, 7,350. Kalau kita ambil kalkulator, nak check. 10,000, sorry. 10,500 darabkan dengan 0.7. 7,350. Sama juga yang sini lah. Yang ni pun sama juga. Daripada yuran tuition 13,650 darabkan dengan 70%. Korang akan dapat 9,555. Kalau tak percaya, kita ada kalkulator kat sini. So 13,650 darabkan dengan 0.7. 9,555. Dan seterusnya bulan Mac lah korang buat. Korang check. And then, ni dah buat D. So pastikan setiap kolom masuk. Dah kirakan untuk bulan Januari gaji guru tuition, gaji guru tuition bulan Februari dan juga Mac. Kemudian akan ada maklumat tambahan yang lain. E. Pusat Tuition Bintang merancang pembelian penyamanan udara bernilai 3,500 pada bulan Februari. So bulan Februari ni Tetapi 2,000 dibayar serta-merta. Serta-merta ni 2,000 dibayar pada bulan Februari lah. So bulan Februari, penyaman udara 2,000 dekat sini. So berapa balance dia? 3,500 tolak 2,000 bersama dengan 1,500. Dibayar next month. So kita beli bulan Februari, baki 1,500 perlu dibayar bulan Mac. That's why bulan Mac ada 1,500. Apa lagi? E dah selesai. And then dia kata daripada mulai F ni, air, gaji, sewa, belanja semua sama setiap bulan. Anggaran belanja setiap bulan semua sama. So pastikan setiap bulan korang jangan miss untuk declare setiap belanja yang telah diberikan dalam soalan. Kalau korang terlupa nak declare, pastinya jawapan korang akan salah lah. Next. Kita akan tambahkan pembayaran ni sebagai aliran tunai keluar. Jadi 9310 untuk Januari, 13,515 untuk bulan Februari, Mac akan jadi 15,220. So baki akhir ni macam biasa, iaitu Januari baki awal tambahkan dengan, saya buatkan dia punya, kita jadikan dia warna pink lah. Pink. Alright. So dia tambah ni. So tambah 13,000, ni tolakkan dengan 9310, akan dapat baki akhir dia 5690. 5690 ni akan pula dijadikan baki awal bulan Februari. So jangan lupa kita akan tick kat sini. Datang dari mana baki awal Februari? Daripada baki akhir bulan Januari.
Dan benda yang sama juga untuk bulan Februari, baki awal tunai, kita akan tambah. Okay, tambah kat sini. Mana? Okey ni. Okey, tambah. Okey. Baki awal bulan Februari, kita akan tambahkan dengan aliran tunai masuk 14,400. Tolakkan pula dengan yang 13,000 ni. Okey, ni tolak. Ini pun tadi operasi tolak. Kita akan dapat sebanyak 6575. So, selesai untuk bulan Februari. So, jangan lupa, baki akhir bulan Februari ini akan dijadikan baki awal bulan Mac dah masuk. Dan buat operasi yang sama juga. So, pastikan jawapan dia 5905. So, itu format yang sama juga macam dia soalan macam tadi. Yang ni adalah untuk sektor perkhidmatan. Yang ini tadi adalah untuk sektor dagangan. Benda yang sama juga. Pada baki awal, ada tajuk penerimaan, kemudian ada aliran tunai masuk, ada pembayaran, aliran tunai keluar pula. Keseluruhan pembayaran ni dinamakan sebagai aliran tunai keluar, dan baki akhir hantar bawah. Okay, last one. Okay, last one, bila dah habis ini. Okay, ni yang tadi. Oh, ada rupanya. Okay, ada calculation. Calculation ni korang boleh lihat balik lah yang kita buat sama ada betul tak betul. Okey, kemudian dia nombor 4, susut nilai tidak melibatkan aliran tunai. Okey, kalau kita lihat kat sini, ada maklumat tambahan mungkin susut nilai ke? Sekejap. Okey, kata susut nilai tak apalah. Okey, right. So, dekat sini, dah habis. Bila dah susut nilai, okey, membincangkan kaedah. Okey, kita nak habis topik 4. Okey, 4.3, muka surat 22. Membincangkan kaedah mengaplikasi bajet tunai. Yang ni korang just baca saja, okey, dan terutamanya ni lah. Okey. Terdapat 3 elemen penting dalam penyata aliran tunai. Okey, baca saja, dan juga yang bawah ni. Yang ni kita ada latihan pengukuhan. Okey, untuk yang ini, saya nak kelas korang buat grup latih to be 1 dan juga latih to be 2. Okey, dua soalan ni kan. Latih to be 1 dan juga latih to be 2. Kenapa ni? Jadi macam tu. Sekejap. Oh, dia dah tak betul lah. Okey, sekejap. Okey, alright. Okay, sebenarnya ni macam dia kena virus. So, korang buat latihan. Pastikan latihan itu ada 2 grup yang akan present pada bila? Minggu depan. So, minggu ni, kelas untuk SPP 3A, iaitu pada hari esok petang, buat grouping dan bincangkan jawapan untuk yang saya beritahu tadi. So, ada 2 grup lah setiap kelas. Dan akan present pada minggu depan hari Isnin untuk SPP 3B. SPP 3A pada hari Selasa. Alright, so kita jumpa pada minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum.